Pakai ni. Pakai tak? Tapi ini rosak lah. Ha? Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahbihi ajma'in ila hadratin jami'il anbiya jami'in awliya was-salihin wa jami'il muslimin. Birahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu lagi dalam Majlis Raudatul Jannah yang dikasihi Tuan Imam Nazir Amir Jatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat rahmat daripada Allah dan kita beradanya beroleh barakah. Mudah-mudahan kita beroleh sesuatu yang baik daripada majlis ilmu ni untuk dapat kita manfaatkan dalam hidup kita, agar kita dapat menjernihkan mana-mana laluan hidup kita yang mungkin ada terpalit beberapa perkara yang menyebabkan Tuhan marah dan terkeluar daripada kebiasaan hidup Nabi SAW yang mungkin boleh kita betulkan. Dan itulah tujuan ilmu kita pelajari. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, alhamdulillah kita beruntung kerana menjadi orang Islam, beriman dengan Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata ia, bersabda Nabi SAW, sungguh beruntung orang-orang menjadi Muslim, mendapat rezeki secukupnya dan dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang betapa pentingnya kita menjadi orang Islam. Sebab banyak mana pun dosa, banyak mana pun salah, selagi dia tidak syirik, dia buat dosa-dosa besar, dia susah di padang mahsyar, dia susah di atas timbangan mizan, dia susah di atas sirat, dan ada sebagainya terjun dalam neraka. Wal'ayazubillahi min zalik. Tapi dia akan ke syurga juga sebab dia Islam. Para Nabi, para Rasul sebelum mereka mati, mereka berpesan kepada umatnya. Pesan yang dipesan oleh khatib atas mimbar tiap-tiap hari Jumaat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, sambungnya, wala tamutunna illa wa antum muslim. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu seorang Muslim. Nak cerita apa? Keberuntungan jadi orang Islam. Baik. Apabila kita telah ketahui begini, lalu kita berkata, kenapa orang Islam juga kadang-kadang kena ujian yang kadang kita tengok dengan mata lebih berat daripada orang di luar Islam? Masalahnya,
ada beberapa di sini. Jika dia berbuat baik dan Tuhan suka padanya, maka Tuhan uji dia. Siapa yang paling banyak kena? Nabi-nabi, rasul-rasul. Asyadul bala al-anbiya, seberat-berat ujian kepada para nabi. Supaya kalau kita orang di belakang kena, kita kata apa? Rasul pun kena. Kalau tidak pada Rasulullah, rasul-rasul sebelum kita. Nak cerita apa? Sejarah para nabi, orang yang hampir dengan Allah ini, Allah uji. Dan mereka makin hampir dengan Allah. Sama ada ujian tu berbentuk musibah atau benda tu yang nampak lahir macam baik. Bukan salah kita. Contoh, Nabi Yusuf dengan wanita yang disebut dalam Al-Quran, setengah mengatakan Zulaiqah. Bukan salah dia. Dikunci pintu. Yusuf pula bekerja untuk suaminya. Bila dia panggil masuk, dia kunci. Apa kata Allah dalam Quran? Hampir-hampir condong hati Yusuf, laki-laki, kepada Zulaikha, dan kami selamatkannya. Kenapa Tuhan boleh selamat? Sebab sifat takwa. Jadi kalau orang Islam ni diuji, Allah lepaskan. Sayyidatina Aisyah kena uji dalam hadisul ifk, kena fitnah dengan Safwan, dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah lepaskan sebab sifat takwanya Aisyah. So kalau kita kena uji, kemudian ada relief, ada jalan keluar, itu namanya ujian yang meningkatkan iman, ujian yang meningkatkan darjat dia di syurga, ujian buat mengampunkan dosanya, dan ujian tanda kasih sayang daripada Allah. So kita kena tahu betul, kalau kita buat baik diuji juga, tak apa, tak ada masalah. Seperti mana kata Nabi, untungnya orang beriman, mukmin sebenar, bila Allah bagi nikmat dia syukur, maka bertambah-tambahlah apa yang akan Allah bagi pada dia. La in syakartum la azidannakum. Allah tetapkan pendiriannya. Kalau dia kena musibah, dia sabar, maka dia dapat pahala pula atas sabarnya. Sebab di antara orang yang masuk syurga bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab, ada beberapa golongan. Salah satunya ialah orang yang terlalu banyak sabar. Ada 3. Sabar berbuat baik, sabar meninggalkan dosa dan kejahatan, dan yang ketiga ni, sabar menanggung ujian dan musibah. Jadi kita nak buat macam mana hidup kita ni supaya berada di pihak Allah. Kita kena rajin rujuk pada Allah. Antaranya, tajuk saya pada malam ni, tuan-tuan, saya nak ambil kesemua daripada kitab Qalbun Salim. Okay? Kitab ni bagus, tuan-tuan. Qalbun Salim maksudnya apa? Hati yang sejahtera. Ada ayat tak tentang hal ni? Ada. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang tak ada guna harta dan anak pinak, melainkan orang yang pulang pada Allah membawa qalbun salim, hati yang sejahtera. Apa hati yang sejahtera? Iman yang hakiki, iman yang tidak dicelahi oleh syak, zon maupun waham. Syak 50 yakin, 50 tidak. Zon 75% yakin, 25% ada keraguan dengan Allah ni. Waham 25% yakin, 75% keraguan. Jadi orang yang hati sejahtera, qalbun salim ni, dia 100% dengan Allah. Lebih-lebih waktu nak mati. Sebab tu kita makin lama kita hidup ni, kita kena lepaskanlah benda-benda yang boleh menyekat kita daripada sangkut waktu nak balik ni. Baik dengan Allah atau dengan manusia. Kena selesaikan kalau benda yang patut selesai. Hutang, kesalahan, kena selesaikan. Supaya nak balik jumpa Allah ni, yang dengan Allah pun kena selesaikan. Jalan untuk kita nak jadi orang yang macam ni, kena selalu rujuk pada Allah. Pertama saya nak ambil begini. Solat. Solat tu sendiri adalah doa. Malah dalam solat pun banyak doa. Apabila Rasulullah SAW di-Isra' dan Mi'rajkan, dijalankan sampai Baitul Maqdis, kemudian di-Mi'rajkan, dipelawa Allah untuk bertemu dengannya.
Ketika Rasulullah dimi'rajkan bertemu dengan Allah, selepas berlaku beberapa peristiwa, maka datanglah ketentuan. Apa dia? Perintah solat. Berapa waktu? 50. Tuan-tuan dengar, saya nak cerita sudut lain ni. Sudut lain. 50 waktu. Bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni minta Rasulullah ni kurangkan. Jumpa dengan Allah balik. Pasal apa Nabi Musa minta kurang, tuan-tuan? Rupanya, Bani Israel ni, zaman Nabi Musa, perintah solat dia 50 waktu. Nabi Musa kata apa? Umatku gagah pun berat melakukannya, apalagi umat kau yang lemah. Umat Nabi Musa ni memang kuat. Memang kuat. Memang gagah-gagah orang ni. 50 waktu. Saya duk kira, tuan-tuan, 50 waktu ni dalam 24 jam. Kalau kita bahagi sama rata lah, duk ada dekat 20.8 minit. Dekat 21 minit. Kertinya, tuan-tuan, 21 minit azan qamat. 21 minit azan qamat. Kira yang fardu ni. Belum hak sunat ni. 50 waktu. Allah, tuan-tuan, aku duduk atas highway, tak sempat nak musafir. Cerita tu. Kita kata apa? Rasulullah naik jumpa. Naiklah senang sebut. Sebab kedudukan tu nak letak Allah tu bukan tempat, tapi cerita tinggi tempatnya. Kedudukan Allah tu. Jadi bila dah bertemu, jumpa dengan Allah, Allah kurangkan 5 sampai tinggal akhirnya 5. 5 tu difardukan. Baik, soalan paling besar di sini yang para ulama bahaskan, Allah tak tahu ke yang Rasulullah akan jumpa dengan Nabi Musa? Tahu. Allah tak tahu ke Nabi Musa tu akan minta dia kurang? Tahu. Semua tu dalam perancangan Allah lah. Tapi kenapa Allah tak sebut 5 terus, bagi sampai 50? Ni yang ulama bahaskan. Dia bahaskan apa? Rupanya, tuan-tuan, memang perintah solat tu 50. Allah nak cerita apa? Nak cerita betapa pentingnya umat tu, hamba Allah ni selalu jumpa dengan Allah, rujuk dengan Allah, mengadu dengan Allah, minta ampun dengan Allah, sebab kita perlukan Allah. Tak ada orang boleh selesai hajat kita. Allah dia. Kita bukan boleh pegang hati orang. Tak usah sebut orang, jangan orang dekat dengan kita, anak kita. Ada yang baik, ada yang kurang sikit. Ada yang cerdik, ada yang kurang pula. Ada yang akhlak bagus, akademik pula kurang. Walaupun kita bagi sama rata. Macam tu cerita dia. Isteri kita, suami kita. Ada yang kita suka dengan dia, ada part yang mencuka. Ada suami bila anniversary bagi rantai. Ada suami bila anniversary bagi cerai. Ada pula. Semua tu penyakit. Ada anak kita senang dapat jodoh. Ada anak kita tak temu jodoh, temu dengan bodoh. Ada pula. Awal-awal jumpa dah suruh belanja dah. Itu belum lagi kahwin. Nak cerita apa? Hidup dunia ni tak ada yang betul-betul perfect. Jadi kita nak mengadu dengan siapa? Minta pertolongan supaya jalan kita tu betul, tak banyak buat silap. Dengan Allah aja. Sebab apa? Sebab dalam solat tu ada doa. Pertemuan dengan Allah, minta, mohon. Lebih-lebih lagi lepas solat kita minta dengan Allah. Jadi malam ni tuan kita nak khususkan bab doa ni. Betapa pentingnya. Bukan pasal COVID. COVID ni pun satu bab lah. Nak cerita memang kita lemah. Satu dunia fikir tak jumpa lagi vaksin sampai sekarang pun. Kita duk rasa macam kita lepas. Tuhan naikkan balik. Macam tu cerita dia. Hak Allah. Ada orang kata konspirasi ke apa. Saya tertarik dengan satu orang, wartawan Kompas Akhbar Indonesia. Dia tanya dekat seorang Profesor Madya dekat UPM. Dia kata, "Bapak Profesor, bagaimana kerajaan Malaysia menangani COVID?" Dia kata kerajaan Malaysia belum mau berdamai dengan COVID. Artinya tak ada bagi kelonggaran langsung. Dalam tak bagi kelonggaran ni kena macam ni. Belum mau berdamai. Dia kata bagaimana kita di Indonesia masih berkata bahawa COVID ni adalah konspirasi. Wartawan ni kata. Profesor ni kata apa? Bagus dah. Dia kata apa? Saya bertanya kamu, dia tanya kat wartawan ni. Kalau rumah kamu terbakar, kamu mencari siapa yang membakar rumah kamu ataupun kamu padamkan api? Tentu saya padamkan api. Dan itu yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Tak usah fikir siapa nak buat. Fikir kemudian. Bagi selesai dulu sakit ni. Macam mana nak bagi kurang?
Macam mana nak bagi? Kalau boleh, selesai dengan cepat. Sebab tuan-tuan, kita jangan kata kita minta dengan Allah aja. Allah juga nak tengok kamu ikut kaedah atau tidak. Tu yang Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna kata apa? Satu perjuangan. Kita sedang berjuang sekarang. Satu perjuangan yang hak tapi tidak punya nizam. Apa dia nizam? Sistem. Akan dikalahkan oleh satu perjuangan yang batil tapi punya nizam, punya sistem. Ketika Allah nak datangkan bantuan, pertolongan pun, Allah tengok kamu ikut ke tak ikut. Sebab tu Rasulullah kata apa? Ada orang yang bawa rambut yang tidak bersikat, mukanya kusut, angkat tangan tinggi, minta dengan Tuhan itu dan ini, benda-benda besar. Sedangkan makannya haram, rezekinya daripada sumber yang haram. Manakah Allah nak kabul? Artinya apa? Allah ambil kira jalan hidup kamu bagaimana. Allah ajar kita sistem kan. Allah boleh teruskan turunkan wahyu pada Rasulullah. Kenapa Allah gunakan Jibril? Allah nak tunjukkan apa tuan-tuan? Kebesaran kerajaannya. Itu sebab tu Allah guna bahasa kami. Bukan banyaknya Tuhan. Tapi kalimah tu kalimah apa? Li ta'zim. Kalimah kebesaran kerajaan Allah. Allah boleh guna direct, apa dia guna Jibril. Allah nak cerita sistem kat kita. So kita kena ambil kira juga soal ni. So mari kita tengok tu pada malam ni. Mudah-mudahan kita boleh manfaat daripada apa yang sedang kita buat. Khusus pada malam kita buat doa. Firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan. Tuan-tuan, hari ni ada orang, para ulama khususnya Imam Ghazali dia bahas. Ada orang doa cepat dapat, ada orang doa lambat dapat. Pasal apa? Pasal yang tahu diri kita ni Allah aja. Imam Ghazali sampai cerita Allah bagi rahmat kat dia tuan-tuan. Memang Allah pimpin dia sungguh. Allah bagi rahmat kat dia. Apa dia kata? Setengah orang memang Allah tak kabulkan sebab Allah suka dengar suara dia, doa dia, cara dia mengadu. Tapi Allah campur apa? Sakinah, saadah, tenang, bahagia kat hati dia dalam dia berdoa. Kita minta benda berketul-ketul yang besar. Minta isteri yang taat, suami yang bertanggungjawab, anak-anak yang berbakti, rezeki yang melimpah ruah, rumah, kereta, kenderaan minta. Kita minta besar-besar semua tuan-tuan. Segala-gala kita minta kat Tuhan. Tapi tak nampak pun Tuhan kabul. Tapi kita tak sedar Tuhan sedang buat apa. Tuhan sedang selesaikan benda paling penting dalam diri kita. Apa dia? Kita sendiri. Hak tu kita tak tahu sebab Tuhan kenal kita. Dalam berdoa tu dulu kita kedekut. Tapi kemudian kita tengok kita mudah memberi. Pemurah. Doa kita minta tu tak kabul lagi. Tapi kita ni pula banyak rajin memberi. Dulu duk kira bagi sikit cukup lah. Aku pun tak cukup. Tapi sekarang tak. Lalu dia tabung nak je bagi. Kita heran. Pasal apa aku tak macam tu? Tuhan sedang buat apa? Tuhan sedang buat pagar doa. Dulu kita baran. Lepas tu kita tengok sekarang ni boleh kawal. Dulu kalau keluar ataupun orang celok aja, potong line dekat tol orang masuk aja. Sampai boleh maki, horn bukan main panjang. Boleh angkat isyarat lucah. Tapi sekarang boleh pujuk hati. Tak apalah. Dia ada benda penting kot. Bini dia nak bersalin kot. Boleh pujuk hati. Kita heran. Pasal apa kita macam tu? Tuhan sedang buang baran dan sedang tanamkan tenang di hati kita. Apa sedang berlaku sebenarnya? Rupanya Tuhan sedang membina pagar-pagar untuk diri kita supaya nanti bila Tuhan bagi yang besar-besar tu, kita tidak kedekut, kita tidak pemarah, kita tidak sombong, kita tak pentingkan diri. Tuhan sedang buat yang tu dulu, bersihkan dalaman kita. Sebab tu kalau kita faham tuan-puan, kita ni doa aja. Hak nak bagi kita ni Allah. Kenapa? Dia lebih tahu tuan-puan apa yang kita perlu sebenarnya. Tapi Tuhan suruh kita minta tu sistem, kaedah. Kalau kita tak minta, Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan suka nak dengar suara kita. Ini kata pilihan. Baik, dengar sekarang. Ni hadis panjang tuan-puan daripada Abu Hurairah. Meriwayatkan kata Nabi apa? Apabila lahir dia seorang anak Adam, maka tergantunglah di lehernya. Tuan tengok ni. Tergantunglah di lehernya saadah dan syakawah. Bahagia dan celaka. Dah tergantung dah. Berarti apa? Tuhan dah tulis dah tuan. Umur kita panjang mana? Kecil duduk kat mana?
lahir dalam keluarga macam mana, siapa mak kita, siapa bapa kita, adik-beradik kita berapa orang, sekolah kat mana, patut ayah kita pindah sekali, akhir berakhir duduk di mana, duduk dekat seksyen 20 Shah Alam, contoh macam tu. Kahwin dengan siapa, kerja di mana, berhenti kerja, semua tu ada catatan. Ni yang golongan Jabariyah kata apa, tak payah usaha lah, sebab semua Tuhan dah tahu. Mungkin aku memang ahli neraka dah, contoh gitulah. Tak, tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam dia ada satu kaedah, hadis riwayat Tirmizi. Apa dia kata? La yaruddul qada illa du'a. Tidak akan mampu merubah takdir Allah melainkan doa. Berarti Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Pilihan mana kita nak buat, Tuhan tahu tak? Tahu. Tapi Tuhan nak tengok engkau buat pilihan mana. Kalau kau buat ni, ini takdirnya. Kalau kau buat ini takdirnya. Semua dah termaktub. Tapi Tuhan nak tengok hang pilih yang mana. Pilihan tu penting. Contoh, whiteboard tak ada. Ada. Tak apalah. Tuan-tuan ada yang pelindung, ada yang tidak. Tuan dengar ni. Nak cerita hidup kita ni pun doa. Contoh, WHO ni apa tuan-tuan? World Health Organization. Kementerian Kesihatan Malaysia pun sebut benda yang sama. Apa dia? Dia kata keperluan gula untuk satu orang satu hari adalah 25 gram. 25 gram itulah gula. Gula bukan hanya yang minum tuan-tuan, termasuk yang buat kuih tu, termasuk yang duk dalam nasi itu, kanji itu. Semua tu 25 gram ni. Tuan-tuan, penagih dadah. Dia kalau ambil dadah bawah 15 gram dia kira penagih. Kalau dia ambil atas 25 gram dia dikira pengedar. Apa kaitan dadah dengan gula? Tak ada kaitan apa pun. Nak cerita kita aja. Siapa ambil gula lebih daripada 25 gram dikira penagih gula. Tu je. So cerita dia macam ni. Kita minta doa ke tuan-tuan, nak kena potong kaki, subhanallah, tak minta minta ke kena kecil manis, tak minta ke kena dialisis, tak. Tapi cara hidup kita, contoh, saya ambil kira-kira, saya buat kira macam ni. Kalau ada slide saya boleh tunjuk tuan-tuan. Satu hari 30 gram cukup lah, saya kira, kali dengan 24 jam, kali dengan 30 hari, kali dengan 12 bulan setahun, kali dengan 70 tu apa? Tahun. Itu pun saya kira dia start ambil manis umur 10 tahun. Jadi 10 sampai 70, 60 tahun. Pasal buat tak sampai 70 tahun? Sebab Kementerian Kesihatan kata jangka hayat rakyat Malaysia boleh sampai 70 tahun. Soal ketentuan Allah, soal lain. Nak cerita, jangka hayat boleh sampai ke situ. Tu saya kira daripada umur 10 tahun sampai 70 tahun, 60 tahun. Tuan-tuan tahu berapa banyak tuan? 720 kg. Gula. Kita kata banyak apa tuan-tuan? Yang kita makan dekat 1 tan lebih. Tuhan dia sebut. Mana? Tengok ni. Pagi tadi pergi makan. Lepas sembahyang subuh tuan-tuan, malas sangat nak makan kat kedai, isteri kita kata, bang, beli je lah. Cucu kita pun ada kat rumah tuan-tuan. Kita pun beli roti canai tuan-tuan. Sementara tunggu roti canai, order teh tarik. Padahal bini kita dah sedia minum kat rumah dah. Kita kata apa? Teh tarik. Lupa sebut kat mamak tu, kurang manis. Dia buat umai tuan-puan. Mamak kalau letak teh tarik tuan-puan, gula 1/3. Bukan dekat potong kaki, potong paha tuan-tuan. Kita pun minum. Kita minum rasa manis. Kita buat apa? Minta air kosong kat mamak tu. Minta air kosong, air panas tuan-puan. Tuang gula tu, tuang teh tarik tu masuklah cawan tu. Dia kata, ni baru kurang manis. Bukan masalah kurang manis. Kita ambil gula yang sama masuk dalam badan. Tu dia. Ni cara fikir tak pernah elok tuan-puan. Tengah duduk roti canai nak siap, mai kawan kita pula, dia pun order juga. Dia tahan order apa? Roti canai. Minum habis dah? Habis. Tak apa. Aku belanja hang hari ni. Dengar kata belanja, minum juga secawan lagi. Hak tu nak tu. Kita bukan sedar tuan-tuan. Lepas tu tengah hari,
Patut bila makan nasi tengah hari, kita jangan ambil manis dah. Sebab apa? Pagi tadi dah cukup 25 gram, tak lebih dah. Nasi tu pun ada gula, minumlah air kosong. Kena pula goreng pisang waktu petang, minum kopi ke teh ke jangan ada gula. Dah bubuh gula juga. Tak apa, niat ubat. Angah kita ubat. Mari malam tuan-puan, ni lepas ceramah ni, ada juga ni kaki duk pergi kena, dia tarik kaki lagi tak selesai ni. Bukan boleh tidur malam, dia macam Parkinson. Tak boleh lena. Lagi tak kena teh tarik, pergi kena mamak, kena pula teh tarik. Hari ni saja berapa tuan-tuan? Takut-takut lebih daripada 100 gram. Tahu-tahu mai umur 45, warded ke hospital. Masuk, naik pitam semacam. Duduk kat hospital 3 hari, lepas tu result keluar. Doktor kata, cik punya kencing manis ni nasib baik cik selamat sampai. Kenapa doktor? 35. Mak oi. 35. Duduk kat hospital sampai seminggu tuan-puan. Waktu nak discharge tu tanya doktor, lepas ni saya boleh makan gula ke? Ni, nak mati awal ke? Doktor pun cengih tuan-tuan. Dok. Doktor kata apa? Tak boleh ambil gula dah. Sampai bila doktor? Sampai mati. Tuan-tuan, katalah umur kita sampai 70, kita tak mati. Kalau Allah kata umur 70 mati, umur 70 nak mati. Ketika daripada umur 45 tahun nak sampai ke umur 70 tahun tu, 25 tahun. 25 tahun tak makan gula. Kita duduk kat kereta sebelah, tengok Cina. Ya Allah, dah lah bukan Islam, kafir. Sihat, anak pula elok. Aku ni tak pernah derhaka pada Allah. Ni yang jadi kat hati orang Islam. Dia kata apa? Di mana keadilanmu Tuhan? Tengok pula kat sebelah tu India, agama Hindu, kafir. Ya Allah, di mana keadilanmu? Orang tu bukan Islam, tak sembah engkau. Kau bagi hidup dia sihat. Kenapa aku taat pada engkau? Engkau bagi hidup aku macam ni. Soalnya, dia jaga sistem. Sistem ni cerita. Tak cukup takat minta bagi sihat. Kita doa tak kencing manis datang. Tak, tapi cara hidup. Mana yang 45 tahun, rupanya malaikat hak duk kira sabri yang kau makan gula pagi tadi, engkau kawan kau belanja engkau, lepas tu tengah hari kau ambil lagi, sampai satu hari kau makan banyak ni, kali dengan 45 tahun, rupanya dah habis stok 750. Habis dah. Tu yang mari sakit nama kencing manis, padahal stok gula dah habis. Cerita tu je. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ambil dengan gula yang betul, pilihan. Sampai 70 tahun kita masih boleh ambil gula. Tuan-tuan boleh faham maksud cerita ni? Itu maksudnya. Peruntukan tu ada. Pilihan kita buat macam mana? So kita boleh hidup sampai 70 tahun kalau jangka hayat kita sampai. Dengan tidak ada kencing manis ataupun datang kencing manis sikit je dalam kawalan. Gula tetap boleh ambil. Sebab cara ambil gula kita tu kena. Begitulah yang lain-lain. Boleh tuan setakat ni? Hak ni pun dah dekat nak isyak dah tuan-tuan. Baik, saya nak habiskan ni. Bab doa ni, nak cerita bagaimana doa tu boleh jadi walaupun kita tak angkat tangan. Saya nak ambil benda-benda yang jarang disentuh. Tapi mudah-mudahan kita dapat ubah diri dan perangai kita tuan-tuan. Saya sendirilah. Tu kita tengok. Dalam sepotong hadis riwayat daripada Abu Ya'la, apa kata Nabi SAW? At-tamaqal ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata orang mukmin. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksud senjata sungguh lah. Bukan senjata nak lawan musuh je. Nak kawal diri kita dia terjebak dalam dosa, berbuat kejahatan. Macam saya kata tuan-tuan, ni tuan-tuan balik rumah, ni komputer depan rumah ni, minta anak kita kalau kita tak pandai. Setengah orang tak pandai tuan-tuan, dia ambil mouse tu dia letak dekat komputer tu, nak suruh komputer tu berjalan. Memang tak pandai kan? Lepas tu dia belajar lama dia pandai. Lepas tu dia kata kat anak dia, macam mana nak tekan ni? Nak kita pergi kat YouTube. Nak tengok apa? Tengok Quran. Anak kita pun ajak, lama kita pandai. Nak tengok pembacaan Quran terbaik di dunia. Kita pun type macam tu, dia keluarlah imam-imam yang hebat-hebat ni. Daripada zaman Mesir dulu tuan-tuan, sampailah Masjidil Haram dan Masjid Nabi punya imam. Lepas tu kita nak sebelum tengok, anak kita kata, ayah nak tengok, tengok hak mana orang tonton paling ramai. Kat sini ayah jumlah dia. Kita tengok Syekh Mishari, Fatihah dia saja 13 juta. Kita pun tekan kat situ. Bila tekan kat situ, dia keluarlah gambar Syekh Mishari dengan video dia, bacaan dia. Kita pun duk ikut ni. Dalam duk ikut tuan-puan, dekat tepi tu ada klik-klik lain pula.
Salah satu klik tu memang saja dia buat musuh Islam, tuan-tuan. Dia bukan tak letak orang baca Quran semua. Dia pergi letak perempuan dengan terdedah dada pula kat situ, seketui duduk situ. Yang kita ni tuan-tuan, mulut duk baca tapi mata jadi juling. Nak tengok. Tapi tuan-tuan, kerana berkat doa, nafsu nak tengok tu. Nafsu kata, alah, 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 alah. Tengok je. Tapi akal yang dah diberi makan dengan baik, hati dididik dengan baik, kata apa? Aku tak benarkan kata hati. Akal kata, Sabri, kau nak tengok Quran kan? Kau tumpu pada Quran. Keberkatan doa. As-silahul mu'minin. Dalam bilik bukan ada orang nampak, tapi Allah kawal kita. Lebih-lebih kalau jauh. Kita nak macam tu lah. Baik tuan-tuan, mari kita tengok sikit sini. Saya tak mau sebut tuan-tuan antara waktu-waktu yang baik untuk berdoa kita maklum dah. Antara azan dan iqamah, waktu hujan turun, hari Jumaat. Hari Jumaat ni pun ada dua tempat. Pertama, sewaktu khatib duduk atas mimbar khutbah sampai habis Jumaat. Yang kedua, ni paling hebat Rasulullah sebut, ada satu waktu makbul sungguh, dan malaikat turut aminkan doa bila diangkat. Bila? Selepas waktu asar, sebelum maghrib. Ada satu detik daripada selepas asar nak sampai maghrib tu, hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat. Tentu lepas Jumaat, untuklah waktu sekejap tuan-tuan duduk tafakur, minta dengan Tuhan apa kita nak. Ini antara waktu makbul. Sepertiga malam hari Arafah, waktu sahur, dan ketika nak berbuka puasa tu. Tu saat-saat, waktu-waktu antaranya banyak tempat-tempat yang makbul doa ni. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, ni kalau saya tak sempat sebut hal lain pun, mari kita tengok yang ni. Jam untuk saya yang mana tuan-tuan? Ni kan? Betul jam ni kan? Uish, tuan-tuan tak satu hak yang tawaf, satu hak ni kalau penceramah tu tak reti, memang bengong tuan-tuan. Tuan tengok ni kejap ni. Saya ada masa tak 10 minit lepas azan? Kalau ikut Jaiz dia bagi macam tu kan? Boleh tuan-tuan bagi kat saya sikit ni? Tuan dengar saya nak habiskan ni. Tempat ni. Tuan-tuan dengar betul tempat ni. Berdoalah untuk orang lain, sama ada dia minta kita doa atau kita doakan dia. Tuan dengar betul ni. Ni berdasarkan apa tuan-tuan? Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah. Antaranya datang seorang Rasulullah ziarah, satu orang laki-laki yang sedang sakit, badannya mengecil, kecil badan dia, sampai disebut dalam hadis seperti burung yang kesejukan. Okey, saya berhenti kat situ kejap.
Baik tuan, balik pada tadi Rasulullah pergi ziarah seorang lelaki yang sedang sakit, badannya mengecil seperti burung yang tidak makan. Rasulullah tengok dia, Rasulullah terus tengok dia, dan Rasulullah kata pada dia, Rasulullah ni sadiqul masduq, dipimpin oleh Allah lidahnya. Dia kata, kamu ada cakap apa-apa ke? Kamu ada minta apa-apa ke kepada Allah? Lelaki ni kata, ada. Saya mengadu dengan Tuhan. Saya kata, ya Allah, jika ada sesuatu yang tak selesai antara aku dengan kau. Oh, ni hebat. Sahabat Nabi ni pun muqarrabun, hampir-hampir dengan Allah. Dia kalau dosa tu dia rasa macam gunung besar nak hampak atas kepala. Tu dia tanya Tuhan, dia kata, ya Allah, kalaulah ada dosa-dosa aku dengan kau yang tak selesai kat dunia ni, kau selesailah. Bagi kat aku, biar aku tanggung di dunia, supaya aku jumpa dengan kau tak ada langsung dosa yang aku bawa. Rasulullah kata, kenapa kau berminta demikian? Kau takkan mampu menanggungnya. Maka Rasulullah ajar dia. Rasulullah kata apa? Bacalah doa ini. Apa Rasulullah ajar dia? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sahabat-sahabat yang ikut Nabi kata apa? Dia membaca doa itu, kemudian kami lihat dia sembuh dari sakitnya. Doa yang Imam Malik kata apa? Jika kamu tak sempat untuk berdoa, doalah dengan doa ini. Anas bin Malik berkata, Imam Muslim ceritakan tentang sifat Anas. Dia kata Anas bin Malik ni, kalau dia doa banyak sekalipun, dia tidak akan tinggal menyertakan doa Rabbana Atina dalam doanya. Kalau dia doa satu doa je, maka Anas akan berdoa dengan Rabbana Atina. Pada tengok Rasulullah paling banyak Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa dengan Rabbana Atina. Sebab dalam tu terkumpul segala-galanya, kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Rasulullah pernah ziarah seorang perempuan yang sawan, tarik kancing gigi. Jumpa dia, dia kata, Rasulullah, mintalah ke Allah agar Allah angkat sakit ni. Bukan apa, dia kata ke Rasulullah, saya bila kena sakit ni, saya tak sedar, saya tarik pakaian tu sampai terdedah aurat. Rasulullah kata kat dia, tengok ni hebatnya Rasulullah ni, pengasih betul dia. Dia kata, engkau ada dua. Aku mohon pada Allah sembuh sakit engkau. Atau yang kedua, engkau sabar dengan sakit ni, dan gantinya adalah syurga. Perempuan ni dengar tu, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua. Sahabat Nabi, tuan-tuan, Masya Allah. Pilih yang kedua, sabar dengan sakit tu. Tapi Rasulullah ni hebat. Dia terus berdoa dengan Allah, ya Allah, jika sakit ni mengenainya, maka ya Allah, janganlah sampai auratnya terdedah. Punya hebatnya Rasulullah. Kau nak cerita apa kat sini? Kalau kita jumpa orang baik, mintalah dia doakan kita. Tu nak cerita tu. Atau kalau orang datang jumpa kita, minta kita doa, doalah untuk dia. Sebab apa tuan-tuan? Benda baik ni kalau keluar pada mulut orang, artinya dia datang daripada Allah. Tu je. Dia bukan datang daripada syaitan. Tak ada syaitan suruh kita, engkau kalau jumpa dia, kau mintalah doa. Syaitan manalah berubah jadi baik, tuan-tuan. Dia cerita anjuran Allah. Jadi kalau ada tu kita nampak orang baik, pergi balik kat kampung kita, dia ni orang baik. Walaupun dia tu orang biasa, khidmat dengan masjid, tuan-tuan, minta dia doakan kita. Doa dia mungkin makbul. Orang ni lurus dia dengan Allah. Orang lurus ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, dia ni kalau mari dalam majlis, he or she is nobody. Dia mari kat majlis tak bertambah meriah pun majlis dia. Kalau dia balik pun orang tak terasa kosong, sunyi pun majlis. Tapi dia kalau angkat tangan, tak ada malaikat tak aminkan doa dia. Antaranya Uwais Al-Qarani. Masya Allah. Nak pergi ke Mekah dah tu, nak jumpa dengan Rasulullah. Tapi mak dia kata jangan pergi, pilih untuk taat. Dan dia taat kat mak dia sampai Rasulullah wafat. Dia digelar oleh para sahabat sebagai seafdal tabi'in. Tabi'in paling aulah, paling hebat. Jadi doa, tuan-puan, minta. Kalau kita ziarah, tuan-puan, minta orang doakan kita. Kalau kita pergi ziarah hospital, doakan orang tu. Kalau anak kita jumpa kita, ayah, atuk, doakan doalah tuan-puan, angkat tangan. Jangan kata insya-Allah, atuk tak pernah lupa. Dia bukan nak dengar yang tu. Dia nak dengar kita doakan dia. So angkat tangan, doakan. Ya Allah, engkau telah berikan Azlan ini menjadi cucuku. Ya Allah, kau berikanlah kebaikan yang banyak padanya. Contoh itulah.
Peliharalah dia ya Allah, temukanlah dia dengan teman-teman yang baik, jauhkanlah dia daripada teman-teman yang buruk perangainya. Tak hebat ke tuan-tuan? Kalau orang minta doa, doakan dia. Atau kalau kita jumpa, sama ada kita nampak, dengar, ataupun kita baca sesuatu yang tak baik berlaku tuan-tuan, macam musibah, doakan. Doakan dia. Sebab doa antara yang paling mustajab, kata Nabi, Allah memberitahu kepadaku antara doa paling mustajab ialah seorang saudara doa kepada saudaranya yang jauh, yang kawan tu tak tahu pun kau ni doakan dia. Kenapa? Ikhlas sungguh, bukan ada sebab apa-apa pun. Tu kalau kita dengar kawan kita kenal, ustaz ni kenal, tuan guru ni kenal, tuan-tuan doalah. Doa tak mesti angkat tangan, doa tak bertempat, doa bukan di atas masjid dan surau, doa bukan khusus lepas sembahyang. Di mana kita sedar, di mana kita nampak, di mana kita dengar, baca aja tuan-tuan, terus berdoa. Tengok orang buat maksiat, ya Allah, kau berilah petunjuk kepadanya. Tengok orang buat baik, ya Allah, panjangkanlah kebaikan baginya. Tengok ekonomi Islam, satu orang tu boleh bangunkan, ya Allah, panjangkanlah umurnya, makmulkanlah rezeki, dan jadikanlah dia bank kepada umat Islam. Doakan. Ini doa orang Islam pada orang Islam. Tuan-tuan tengok di akhirat nanti pahala bertambah-tambah mana doa-doa kita yang kita doa pada orang. Allah bukan kira kita berjaya atau tidak. Macam kita pergi kejut anak kita bangun subuh, ketika kita doakan dia lah. Tu kata bukan hanya minta doa, ya Allah jadikanlah anakku bangun subuh, lepas tu kita pergi ke masjid, dia tak bangun lagi, pergilah kejut. Tu sistem. Pergilah kejut dia. Kita balik tengok dia pun dia tak bangkit lagi, kita pun kejut. Jangan kata je kat dia, menatang, bewak pun tahu nak bangun awal. Apa pula kaitan bewak dengan dia tuan-tuan? Kalau dia bewak, kita ni bapak bewak lah. Suruh kata ke anak kita tu, dia tak bangun tuan-tuan, kejut dia waktu tu. Bangun mat, bangun, dah dekat siang ni. Lepas tu kita duk pujuk hati kita, Allah macam mana lah kalau aku mati, tinggal anak ni macam mana. Tak payah tuan-tuan, risau bab tu. Allah nak tengok kita buat ke tak. Soal berjaya bangun tu hak Allah. Kita didik anak kita pada kecil sembahyang, tuan-tuan terus je buat. Sebab Allah nak tengok usaha kita. Tuhan kan kira kau berjaya atau tidak. Sebab hidayah tu milik Allah. Allah bagi pahala atas usaha kita. So buat je. Kalau kita ada peluang tuan-tuan, boleh buatlah. Saya nak sebut sikit kat sini tuan-tuan, penghujung cerita ni. Antara sebab-sebab doa terhalang, banyak tuan-tuan, banyak. Salah satunya makan minum yang haram, terasa tak makbul, berbuat maksiat berterusan, tinggalkan kewajipan solat, tinggal aurat patut tutup, tak tutup aurat, terlibat dengan riba. Lepas tu angkat tangan doa minta rezeki yang halal. Macam mana? Kita kerja tempat yang haram, tidak bersungguh-sungguh dalam doa, kejap minta, kejap tak minta, lepas tu rasa letih, tak nak dah, tak makbul juga lah. Contoh gitu, jangan letih. Sebab hak nak bagi ni hak Allah. Lepas tu kita tak yakin, boleh ke aku ni dosa banyak, Tuhan makbul ke? Tak, Tuhan ke kira macam tu. Sebab seorang sahabat tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku buat dosa, kemudian aku minta ampun, Allah ampun tak? Allah ampun. Lepas tu kemudian aku tak dapat lawan nafsu aku terlibat lagi dengan dosa, kemudian aku minta ampun. Rasulullah kata Allah ampun. Dia kata, lepas tu aku buat lagi dosa, lepas tu aku minta ampun, Allah ampun. Dia tanya Rasulullah, sampai bila? Rasulullah kata, sampai si hamba itu sendiri jemu meminta ampun pada Allah. Sekarang bukan soal Allah, soal kita. Allah nanti je. Jangan tak yakin. Kalau kita minta tu yakin, insya-Allah Allah bagi ni. Allah dengar ni. Tu doa tu nak balik ke rumah kita, kata rumah kita ni kita Allah macam mana ni. Risau dengan isteri. Isteri kita jenis balik je ada je benda nak sebut. Setengah isteri risau dengan suami balik, suara tinggi. Tuan-puan dengar aja orang tu nak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita nak balik ni. Ila akhir ayat, habis baca, ya Allah, kau tenangkanlah hati isteriku, ya Allah, kau campaklah hati suamiku ini, rasa cukup dengan apa yang ada, terima kami seadanya. Tu doa tu. Kadang doa waktu tu lebih mudah makbul. Kenapa? Kita buat dengan hati kita betul. Bukan yang kita lazimkan membaca lepas solat. Bukan salah baca lepas solat, tapi nak cerita doa ni dia bukan bertempat, bukan di atas sesuatu. Ketika kita rasa dia nak buat. Tengok anak orang balik sekolah duk isap rokok. Ya Allah, janganlah kau jadikan anak cucu aku begini. Ya Allah, bagilah hidayah dekat dia. Nampak tak kan? Untuk kaum tu pun kita minta hidayah, kita minta Allah jauhkan. Kenapa?
Sebab kita sayang ke anak cucu kita. Tuan-tuan tahu kalau kita doa macam tu, tak ada conflict of interest, tak bias. Kalau mak, ayah, datuk, nenek minta, memang kita minta betul-betul kita nak. Tak mudah makbul ke? Tengok lelaki perempuan berjalan pegang tangan, bonceng motor. Allah, ni bukan suami isteri ni. Ya Allah, janganlah kau jadikan anak cucu aku berkelakuan begini. Janganlah ada seorang pada anak cucu aku, ya Allah, yang mencalar nama baik Islam dan meruntuhkan nama baik keluarga ni. Doa tak? Doa. Tak nampak kat tangan pun. Tu dia nak cerita doa. Di mana aja. Dan tidak ada adab setengahnya. Ini saya nak sebut taubat sebagai penutup kan ni. Tu saya nak bawa cerita Anas tadi ni. Macam saya kata tuan-puan, kita ambil wuduk sing-sing dengan baju. Tarik kaki seluar. Main di rumah ke, kat masjid surau ke. Dah tahu nak jumpa Allah. Jumpa Allah. Kalau Menteri Besar Selangor panggil nak jumpa kita pun, kita turun dengan baju ni. Tak tergamak nak buat macam ni. Jumpa orang, sama macam kita. Sampai tengok kasut kita ada selut ke tak ada selut. Pergi cermin tengok muka, minyak ke tak. Nyampi jumpa orang dia. Dia bukan tanya kita pun muka kita minyak ke tidak. Tapi kita rasa nak jaga dia. Habis Allah. Lepas ambil wuduk, pakai macam ni. Pergi sembah Allah. Tarik kaki seluar, sebelah ke bawah, sebelah tinggi. Lepas tu kita azan, kita qamat, kita semayang. Sah tak? Sah. Sebab segi fiqh dah tutup aurat. Tapi adab. Hak tu buat sangkut. Kita minta doa yang sama. Tu heran. Kenapa tak makbul? Kenapa tertunggak? Kenapa rasa macam tak dapat je? Kenapa rasa macam terbarai je? Isteri kurang taat, suami tak tanggungjawab, anak kurang berbakti, rezeki tak pernah cukup, jiran dengan kita pun ada masalah. Kita tak faham jadi macam ni. Rupanya adab. Tuhan kan tak dengar. Tuhan sebut dah. Udu'uni astajib lakum. Kamu mintalah aku kabulkan. Tapi sebab kita tidak ada adab. Kenapa Anas boleh macam tu? Tuan dengar Mak Anas, Ummu Sulaim. Rasulullah pernah pergi tidur di rumah dia. Saya tutup kat sini. Boleh tuan Rumah dia tak jauh dengan masjid. Rasulullah kadang waktu tengah hari Rasulullah pergi rumah dia. Anas ikut sekali dengan Rasulullah tidur rumah Ummu Sulaim ni. Muslim tengok bila Rasulullah tidur tu dekat nak waktu zuhur khailullah. Peluh dia jatuh. Muslim terbau wangi. Dia pergi ambil bekas dia tadah peluh Nabi. Berhari-hari dia tak kat rumah dia peluh duduk bau. Rasulullah ni ada tanda ahli syurga. Kan peluh ahli syurga berbau wangi. Kat Nabi tu adalah tanda tu. Tapi nak cerita apa? Pernah waktu Rasulullah, Ummu Sulaim jumpa dengan Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, ini Anas khadam engkau. Doalah yang baik-baik untuknya. Dan ini doa Rasulullah. Apa Rasulullah? Terus Rasulullah pada waktu tu saya kata kalau orang minta doa. Rasulullah kata, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa wasi' lahu fi darahu wa barik lahu fi ma a'taitahu wa ahsin amalahu wa ghafir lahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, anaknya, luaskanlah rumahnya, berkatilah dia pada semua kurniamu kepadanya dan perbaikilah amalannya, ampunilah dia. Imam Bukhari tulis dalam Adabul Mufrad, dia tulis tentang Anas ni dapat berkat doa Rasulullah. Apa dia tuan-puan? Umurnya 103 tahun, sihat tubuh badan, mata terang, telinga dengar, tidak bongkok badannya. Anaknya setengah riwayat kata 106 orang, setengah riwayat kata 120 orang. Kita kata apa? Cawangan banyak. Cuba tengok cawangan banyak, boleh dapat 120 tak? Berkat doa Nabi. Dah lah tu tuan-puan. Dia orang yang ketiga meriwayatkan hadis paling banyak. 2,286 hadis dia riwayatkan. Dia yang hebat tuan-puan. Berkat doa Nabi rezeki ni. Kebun kurma orang lain berbuah setahun sekali. Hanya kebun kurma Anas bin Malik sahaja, khadam Nabi, berbuah 2 kali setahun. Tak ada dalam sejarah. Dia saja. Pertama berkat doa Nabi. Yang kedua, jangan berhenti minta orang doakan kita. Kita tak tahu doa siapa yang akan makbul. Yang ketiga, beradablah. Dia khadam Nabi yang sangat beradab dengan Rasulullah. Dan Allah kabulkan hajatnya. Wallahu a'lam. Ampun maaf. Mudah-mudahan Allah meredai kita semua tuan-tuan. Allah mudahkan hidup kita. Allah jadikan apa yang kita minta mudah dikabulkan. Allah luruskan jalan hidup kita. Mudah dengan kebaikan. Seronok nak buat baik. Ditutup jalan dosa bagi kita. Hingga ditanamkan benci di hati kita kepada kejahatan dan dosa.
Allah pelihara keluarga kita. Allah jauhkan kita pada wabak ni. Allah sembuhkan sahabat-sahabat kita yang sedang mengenai sakit ni. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dunia dan akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka